سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali serba sedikit perkara-perkara yang berkaitan dan bersangkutan dengan apa yang dikatakan ataupun disebut sebagai alam jin. Dan sebagai mukaddimah pada malam ini, memang di mana-mana tempat pun pasti tidak dapat dielakkan, selain daripada jemaah-jemaah yang hadir, yang kita nampak dengan mata kasar, berkemungkinan juga dalam jemaah kita ni ada makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib yang berkemungkinan menyertai bersama kita. Jadi tak payah bimbang, tak payah takutlah, sebab depa je nampak kita, kita tak nampak dia. Tu saja. Jadi buat-buat tak tahu. Sebab kadang-kadang depa ni ada yang berniat jahat, depa ni ada yang berhati busuk. Kadang-kadang mereka ikut kita balik sampai ke rumah. Kalau ada majlis-majlis seumpama ini, iaitu seperti majlis-majlis yang membongkarkan rahsia-rahsia mereka. Kalau hari itu saya dah bukan upah, saya panggil 2 orang anak murid saya, suruh vacuum habis dalam rumah saya. Memang tak larat dah saya pun. Jadi mereka datang bersih, mereka datang vacuum, buang jauh-jauh penjara, Guantanamo Bay ke mana pun ikut dia lah kan. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berdepan sekali lagi dengan isu jin. Dan perumpamaan yang saya sebutkan bahawa mereka ini adalah makhluk-makhluk sama seperti kita, iaitu yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma baki dan bezanya ialah kita ni Allah jadikan daripada unsur tanah, unsur rohani. Tanah itulah jasad kita dan rohani itulah roh kita. Tetapi Allah menciptakan spesies jin ini, mereka tidak ada kulit luar, mereka tidak ada jasad, tetapi mereka terus roh sahaja. Sebab itulah dalam mana-mana ataupun banyak-banyak kes hanya jin yang boleh dan mampu merasuk manusia. Sebab dia boleh tumpang kulit kita, dia boleh tumpang jasad kita. Seberapa banyak pun kita nak marah dekat jin, berapa banyak pun kita dendam dekat jin, kita tak boleh nak kata asyik hang saja rasuk aku, malam ni aku nak rasuk hang. Boleh? Tak boleh. Hanya kita mampu bertawakal dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, protect diri kita, defend diri kita, pertahan diri kita dengan ayat-ayat ruqyah yang bersumberkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Jin sendiri, boleh rujuk surah Jin ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fadhaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahawasanya sesungguhnya amat malang sekali, iaitu bagi sesetengah manusia. Tetapi lafaz di sini Allah guna perkataan rijal. Bila Allah guna perkataan rijal, rijal dalam bahasa Arab bermaksud lelaki. Tetapi bila guna lelaki, kekuatan bahasa Arab dia termasuk keseluruhan. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Jadi maksud ayat ni di sini amat malang sekalilah bagi ada sesetengah manusia di kalangan lelaki, dan berkemungkinan ada juga sesetengah manusia di kalangan wanita, ya'uzuna birajalin minal jin. Mereka ni minta tolong, mereka ni minta bantuan dengan ketua-ketua, dengan raja-raja, dengan pemerintah-pemerintah, dengan penguasa-penguasa daripada kalangan jin. Jadi jangan sesekali kita melakukan hal yang sama. Bila kita ada masalah yang diuji oleh Allah, bila kita ada bala yang diuji oleh Allah, bila kita ada ujian yang diuji oleh Allah, dan kita rasa dah sempit dada, kita rasa tak ada tempat untuk mengadu, kita rasa tak ada tempat untuk kita meluahkan segala problem dan masalah, jangan sesekali cari jalan penyelesaian minta tolong dengan jin. Kita dah ada Allah pencipta kita, kita dah ada Allah sebagai Tuhan kita yang memelihara dan menguasai kita. Mintalah bantuan, mintalah tolong, doa dan rayu pada Allah. Sebab yang menciptakan masalah kepada kita Allah, dan yang boleh meleraikan dan melarikan balik masalah ini pun Allah. Jin yang kita minta tolong nak selesai masalah kita, dia sendiri pun banyak masalah dalam hidup dia. Dia sendiri pun banyak problem, tiba-tiba kita pandai-pandai nak minta tolong, kita pandai-pandai nak cari jalan penyelesaian dengan dia. Jadi bila ada sesetengah manusia, baik lelaki atau perempuan, yang guna jalan kesesatan ini, fazaduhum rahaqa. Apa yang akan jadi? Jin ini dia akan bertambah sombong. Jin ini akan bertambah jahat. Bukannya mendatangkan kebaikan, bukannya mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Jadi ini pesan Allah dalam ayat yang ke-6, jangan sesekali minta bantuan daripada sesama makhluk. Jin tu makhluk Allah. Dia pun minta dengan Allah. Kalau dia ada masalah, takkan kita manusia nak minta tolong dengan jin. Tetapi inilah peperangai setengah manusia yang bila diri mereka, jiwa mereka, nafsu mereka sudah dikuasai oleh jin, sudah dikuasai oleh iblis, sudah dikuasai oleh syaitan, mereka akan menggunakan jalan ini, iaitu jalan pintas untuk menyelesaikan sebarang problem dan masalah dalam hidup. Sekarang insya-Allah malam ini sedikit sebanyak kita akan memperkenalkan iaitu jenis-jenis jin. Jin ni sifat dia sama seperti manusia. Kadang-kadang dia ni sombong, kadang-kadang dia ni nakkan nama, dia nakkan darjat, dia nakkan kedudukan, sama dengan perangai manusia. Jadi bila dia nak semua benda-benda yang saya sebutkan tadi, mereka menamakan kumpulan-kumpulan mereka dengan nama tertentu. Mereka namakan grup mereka dengan nama tertentu. Mereka namakan kumpulan mereka dengan nama-nama tertentu. Sebagai contoh, ada sesetengah jin ataupun sesetengah makhluk gaib dan halus ini, ada kumpulan yang sifat dia menunggu di tanah-tanah perkuburan. Baik tanah-tanah perkuburan yang baru, maksud saya baru ni tanah kubur yang masih diguna pakai. Maksudnya kalau ada orang mati, tanam di situ. Ada orang mati, tanam di situ. Kita guna kubur tu, maksudnya kubur tu diistilahkan kubur baru. Tak kira bangsa mana, tak kira agama mana, ada kelompok jin yang memang duduk situ.
Tanah perkuburan Islam pun ada, perkuburan Yahudi pun ada, perkuburan Cina pun ada, perkuburan Buddha pun ada, dia ikut bangsa pun ada, dia ikut agama pun ada. Sementara lagi tanah-tanah perkuburan yang bersifat ditinggalkan. Dengan kata lain, tanah perkuburan lama. Hak mungkin tak ada ruang, tak ada tempat dah nak tanam manusia, jadi kita stopkan. Jadi kita pindah ke tanah perkuburan yang baru, hak baru pun dia ada, hak lama pun lagi dia ada. Jadi contoh P.Ramlee dah tunjuk dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Tak? Bila nak pi bertapa, bila nak pi baca wirid dia, nak pi baca mentera. Tang P.Ramlee kena di mana? Di tanah perkuburan. Bila nak start di situ, keluarlah geng dia. Hak tiup terampet tu, geng 606. Dia letaklah nama dia 606, hak tu 607, hak ni geng 14 ke, ikut dia lah. Jadi dia ada geng-geng yang menunggu tempat-tempat seumpama demikian. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan manusia. Sebab dalam hadis, Nabi banyak menyebut tentang keutamaan menziarahi kubur. Menziarahi kubur ni antara keutamaan dalam agama kita. Kenapa perlu ziarah kubur, perlu ziarah mayat, perlu ziarah jenazah? Supaya menginsafkan diri kita. Sebab satu masa kita pun akan duduk tempat yang sama. Bukan kita nak hidup tongkat langit. Bukan kita nak hidup selama-lamanya. Satu masa kita mati. Satu masa Allah akan panggil dan tempat yang sama orang akan letak kita. Liang lahat tanah perkuburan. Jadi antara benda sunat ialah ziarah kubur, nak suruh insaf. Nak suruh manusia ingat Allah. Tetapi jin, iblis, setan ni, bila kembali pada Allah, inilah jalan manusia nak ingat Allah, mereka buat awal-awal lagi sekatan dan roblok. Tempat ni bukan jadi tempat insaf diri. Tempat ni kita akan buat jadi tempat menakutkan bagi orang. Hari ni, kalau suruh pergi kubur siang hari, mungkin ramai yang berani. Tapi bila pergi suruh malam, belum tentu lagi, boleh pun. Kalau suruh bawa M16 dengan pistol pun dia, ngau orang tak apalah pistol M16, yang ni nak tembak hantu, tak mungkin. Jadi hak ada pistol pun, belum tentu lagi boleh duduk tunggu kubur. Inilah maksudnya benda ni dah membayangi hidup kita sejak sekian lama. Kumpulan yang kedua ini, ialah kumpulan-kumpulan yang dianggap seperti menunggu gua. Kan dalam gunung-gunung, dalam bukit-bukit tertentu, adanya lubang-lubang yang kita namakan sebagai gua-gua. Jadi ada kelompok-kelompok jin yang memang mereka suka menginap dan bermastautin dalam gua. Yang ini kita panggil jin gua sebagai contoh. Macam filem P.Ramlee jugalah kita guna waktu anak Haji Bakhil tu, dia kena sihir dekat Haji Labu kan. Jadi dia pi masuk dalam gua minta apa? Batu hikmat dengan pendeta tu kan. Pendeta hak duduk dalam gua. Kadang-kadang ada jin yang duduk dalam gua. Macam filem satu lagi, filem apa? Nujum Pak Belalang. Bila kawan tu nak sembunyikan harta yang dia rompak daripada istana, P.Ramlee menjamak jadi apa? Jadi penghuni gua tu kan. Jadi dia pun ampunkan kami dak penunggu gua tu. Jadi di situ P.Ramlee nak tunjuk masyarakat kita dah memang sinonim dengan tempat-tempat tersebut. Bila gelap, ada benda-benda yang pelik, ada benda-benda yang berbunyi, terus menganggap tempat tu ada orang duduk. Bukan makhluk seperti kita, tapi penunggu gua daripada kalangan jin, iblis dan syaitan. Kumpulan yang ketiga adalah kumpulan-kumpulan makhluk halus yang menunggu mayat-mayat tertentu. Maksud mayat-mayat tertentu ni bukan mayat yang dah ditanam, hak tu geng kubur dah ada. Tetapi yang mayat-mayat yang baru meninggal, mayat-mayat yang baru mati. Sebab itulah kalau ada kematian di kalangan adik-beradik, kematian di kalangan kaum kerabat, kematian di kalangan saudara terdekat, maksudnya kalau meninggal tu tempat-tempat yang kurang sesuai lah. Bukan mati di rumah, kadang-kadang mungkin mati di hutan, mati tengah padan, mati tengah laut. Sebelum kita nak minta pertolongan daripada orang lain, kita nak tinggal mayat tu, kalau boleh tutup mayat tu. Jangan biar dia lagu tu terdedah dan terbuka. Sebab bila kita tinggal untuk tempoh yang lama, mesti ada benda tu akan
duduk sekali dengan mayat tersebut. Tak kiralah dia nak duduk di situ saja-saja ke atau dia nak merasuk dalam mayat tersebut. Yang keseterusnya ialah jenis kumpulan-kumpulan yang dia ini menunggu jenis sifat-sifat tempat yang bersumberkan air. Hak ni paling banyak. Maksudnya ada dia duduk di teluk-teluk, ada dia duduk di kolam-kolam, ada dia duduk di tasik-tasik, ada dia duduk di sungai-sungai. Kadang-kadang ada sumber air yang bersifat lebih luas, iaitu seperti laut. Dan ulama-ulama kadang-kadang membahaskan isu jin laut dengan jin darat ni sebenarnya. Mereka mengatakan bahawa jin di laut sebenarnya lebih hebat. Jin di laut lebih ganas. Jin di laut lebih garang dan lebih gangster daripada jin-jin yang di darat. Kita hari ini banyak berdepan dengan jin-jin darat ke jin-jin laut? Jin-jin darat saja, tu pun tak mampu nak lawan dah. Apa lagi nak lawan dengan jin-jin hak bertaraf Raja Laut tu. Itu begitu jugalah kumpulan-kumpulan lain yang ada yang menunggu bersifat gunung ganang hak duduk atas gunung, ada yang menunggu bukit bukau duduk atas bukit, ada juga yang duduk di atas pokok-pokok, ada juga yang menunggu lubang-lubang tertentu, ada juga yang duduk di atas angin, ada juga yang duduk di atas awan. Dengan kata lain, dalam kumpulan yang sama, grup yang sama-sama jin ni pun, mereka nak diri mereka ni ada perbezaan dengan kumpulan yang lain. Macam kita lah, kita hari ni mungkin menamakan kita dengan nama kampung. Aku Bayan Lepah, hang Bayan Baru hang tu. Tapi jin pun dia nak. Dia dikategorikan dari sudut perbezaan tempat-tempat dan spesifik penilaian. Bagaimana mereka itu menguasai sesuatu kawasan ataupun sesuatu wilayah jajahan mereka. Itu dari sudut kumpulan-kumpulan jin. Jadi bila kita dah faham demikian, ini menunjukkan bahawa jumlah jin memang terlampau jauh bezanya dengan jumlah kita manusia. Mereka memang lebih ramai. Sebab itulah seorang ulama kata, kalau ditakdirkan kamu dapat lihat jin ni sama seperti aku dapat lihat jin ni, seumpama aku ambil sebatang jarum dan aku lambungkan jarum ni ke udara. Secara kasar, orang yang tak nampak apa-apa, dia akan nampak jarum tu jatuh ke tanah balik. Tetapi apa yang aku lihat, kamu nak ceritakan ni, ialah betapa ramainya, betapa banyaknya jumlah jin kalau aku lambung jarum ni jatuh atas belakang-belakang mereka. Maksudnya nak bagi jatuh ke tanah tu terlalu susah, terlalu sukar sebab jumlah mereka yang terlampau banyak. Jadi dia perumpamakan kalau lambung benda yang nipis, yang halus macam jarum pun payah nak jatuh atas tanah, boleh kita bayangkan jumlah mereka yang begitu ramai. Jauh berbanding dengan jumlah manusia. Baik, bila kita nak mempericikan secara lebih dalam dan lebih detail sebagai contoh, jin ni ada raja-raja, jin ni ada pemerintah-pemerintah, jin ni ada penguasa-penguasa, dan mereka juga ada kerajaan-kerajaan tertentu. Di darat ada kerajaan-kerajaan tertentu, di laut ada kerajaan-kerajaan tertentu, bawah tanah ada kerajaan-kerajaan tertentu, atas awan, atas angin ada kerajaan-kerajaan tertentu. Kita ni ada kerajaan setakat atas darat saja, atas laut tak ada dah, dalam tanah tak ada dah, udara lagi tak ada. Baik. Sekarang lihat begini, saya nak memperincikan kumpulan-kumpulan sebagai kategori raja jin. Yang pertama ialah ada 7 orang raja jin yang menjadi raja, penguasa, pemerintah yang paling kuat. Inilah yang disebut raja jin alam bawah. Raja jin alam bawah. Dia ada 7 orang ketua dia, pemerintah dia, penguasa dia. Yang pertama nama dia ialah mazhab. Ejaan dia sama dengan ejaan mazhab itulah, kita mazhab fiqh tu. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, kita eja mazhab macam mana? Mim, za, ha, bulat, ba. Macam itulah ejaan dia, mazhab. Nama ketua dia yang kedua selepas mazhab ialah murrah. Murrah. Ada juga ulama menyebut sebagai marrah.
Murrah ataupun Marrah. Yang ketiga, daripada kumpulan jin ini, ada juga yang disebut sebagai Syamhurash. Syamhurash. Ada yang disebut Ahmar. Ada yang disebut Burkhan. Ada yang disebut Zubai'ah. Ada yang disebut Maimun. Jadi dia ada 7. Pertama, mazhab. Yang kedua, Murrah. Yang ketiga, Syamhurash. Yang keempat, Ahmar. Yang kelima, Burkhan. Yang keenam, Zubai'ah. Yang ketujuh, Maimun. Jadi inilah nama-nama jin pemerintah alam bawah. Peringatan awal, jangan sesekali pandai-pandai nak letak nama anak kita, baik lelaki atau perempuan, dengan nama-nama jin ni. Tapi ada juga terlepas Maimun tak? Tu pelakon Maimun Talib hak baru meninggal tu. Tu tak apalah, Maimun nak buat macam mana? Kebetulan. Baik. Sekarang yang menjadi pemerintah teras kepada jin-jin yang paling atas, dia diperintah oleh 4 raja jin ifrit yang paling besar, paling hebat, paling ganas. Siapa 4 raja jin ifrit ni? Raja jin ifrit ni ialah mereka-mereka yang pernah menjadi Perdana Menteri. Menteri-menteri yang berkuasa sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam lagi. Tetapi Allah mengurniakan kepada mereka umur yang panjang. Jin ni umur panjang. 4 orang ni zaman Nabi Sulaiman lagi dah jadi menteri-menteri kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama ialah Samris. Nama dia Samris. Yang kedua, nama dia ialah Munalik. Yang ketiga, Hadlabajin. Yang keempat, Syughal. Samris, Munalik, Hadlabajin dan Syughal. Inilah hak alam bawah. Manakala jin-jin yang memerintah alam atas juga ada 7. Bila sebut alam bawah, kategori 7 dengan 4 tadi merujuk kepada jin kafir. Dan yang atas 7 ialah merujuk kepada jin yang beragama Islam. Jadi 7 raja jin alam atas ialah, pertama, Ruqyail. Kebanyakan nama mereka sama macam nama malaikat-malaikat. Kebanyakan malaikat kan ada il belakang kan. Jibril, Mikail, Israfil tu. Il tu apa maksud dia? Il tu bahasa apa ni? Il tu bahasa Ibrani. Bahasa kitab Taurat Nabi Musa. Il maksud dia hamba. Il tu hamba. Israel hamba Allah sebenarnya. Maksud asal Israel tu hamba Allah. Jadi yang pertama Ruqyail. Yang kedua Jibriyail. Jangan tertukar dengan Jibril Jibril ni Jibriyail. Yang ketiga Samsamail. Yang keempat Mikyail. Jangan tertukar dengan Mikail. Mikyail. Yang kelima selepas Mikyail, Sarifiyail. Yang keenam Ainyail. Dan yang ketujuh Abang sempat catat bang? Sempat? Kaspiyail yang last. Okey, saya ulang balik. Kod-kod tak dan, kod-kod tertukar. Yang pertama Ruqyail. Yang kedua Jibriyail. Yang ketiga Samsamail. Yang keempat Mikyail. Yang kelima Sarifiyail. Yang keenam Ainyail. Yang ketujuh Kaspiyail. Okey. Baik, itu nama 7 raja jin Islam alam atas. Manakala yang mengawal sama macam konteks jin ifrit yang 4 orang, yang kawal jin-jin Islam ini hanya ada seorang ketua dia. Ketua dia nama Tutamri Yamyali. Tutamri Yamyali. Setengah ulama sebut Tutamri Yamyal pun ada. Tutamri Yamyali ataupun Tutamri Yamyal. Okey. Sekarang ni kita dah ada raja jin 7 alam bawah, raja jin 7 alam atas.
Ada ketua Raja Jin Ifrit, ada ketua yang jaga untuk keseluruhan jin Islam, Tu Tamri Yam Ya'al. Tapi seorang yang Allah utus daripada kalangan malaikat dia yang kawal semua jin-jin ni, tak kira jin Islam ataupun jin kafir. Boleh dengar kan ni? Ke tak dengar dah? Dengar. Okey. Nama dia Maitotrun. Maitotrun ataupun gelaran dia Qutbul Jalalah. Maitotrun gelaran dia Qutbul Jalalah. Okey. Sekarang saya dah puas hati boleh cerita kepada anda semua nama-nama raja, pemerintah dan penguasa daripada kerajaan-kerajaan jin. Sekarang kita nak bergerak antara konteks pemahaman orang-orang di sebelah Nusantara macam kita, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Filipina dan sebagainya. Jadi ramai di antara orang-orang yang bersifat kejumudan, yang bersifat kekampungan. Mereka ni bila mereka mempericikan tentang jin, kita yang belajar, kita yang bersifat akademik ni, bagi kita bila sebut hantu tak ada benda lain. Hantu tu sebahagian daripada jin. Tapi bagi mereka seolah-olah bila cerita pasal jin, jin tu benda lain. Bila cerita pasal hantu, hantu tu benda lain. Sama-sama makhluk halus, sama-sama ada, sama-sama wujud, sama-sama dia percaya. Tapi seolah-olah jin tu lain, hantu tu lain. Walhal tak ada pun istilah hantu dalam agama. Yang ada jin, iblis, syaitan. 3 tu saja. Baik. Sekarang walaupun mereka buat pembahagian, pemecahan kepada unsur-unsur tadi. Jadi antara nama-nama hantu yang sering disebut, yang popular, yang masyhur antaranya hantu raya sebagai contoh. Tapi jangan risau hantu raya ni sebab dia keluar 2 kali setahun saja. Iaitu Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha. Hari tak beraya insya-Allah dia tak ada. Tu hantu raya. Yang kedua macam hantu pocong. Sebenarnya hantu pocong sama juga dengan hantu bungkus. Setengah tempat sebut hantu pocong, setengah tempat sebut hantu bungkus. Ada yang nama polong, ada yang nama jembalang, ada pontianak, ada langsuir, ada harimau jadian. Macam-macam lah nama hantu. Hantu gusi, hantu gigi, hantu susu. Jadi hantu ni bagaimana mereka mencipta karakter mereka dan mereka jelmakan dalam bentuk supaya dapat memerangkap manusia. Pertama, mereka nak menakut-nakutkan manusia. Yang kedua, mereka nak menjauhkan manusia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jin ni dia cerdik, iblis ni dia cerdik. Bagaimana mereka nak jelmakan bentuk penjelmaan ini kesesuaian mengikut situasi, mengikut suasana, mengikut tempat. Kalau kita tengok jenis spesies hantu paling banyak tak ada tempat lain kecuali Nusantara. Tengok hantu yang selalu dipaparkan dalam filem, kalau di Eropah, kalau di Britain, kalau di Amerika, mana ada hantu jenis macam kita kecuali Dracula, handsome lagi, baju kot lagi, duduk dalam keranda lagi. Dia hantu jenis tu. Sesuailah kedudukan orang-orang di bandar. Hantu Cina tak ada kerja lain, asyik melompat saja. Tampai huruf Cina berhenti. Hantu India cara dia. Tapi paling banyak kalau nak senarai hantu orang Melayu lah. Macam-macam hantu. Kenapa? Sebab kita mempunyai struktur hutan yang cukup tebal, semak samun yang banyak, belukar yang luas. Jadi macam-macam karakter yang mereka boleh jelmakan. Kalaulah bayangkan hantu Cina mari tempat kita. Longkang besar banyak. Akar pokok banyak. Sat lompat-lompat tersadung rebah. Tak sesuai lah. Tu tak? Tak sesuai langsung. Lepas tu, kalau jenis orang Melayu ni, hak muka huduh, muka menakutkan, dia takut. Agak-agak keluar Dracula, muka handsome, dia lari tak? Tak berapa nak lari saya rasa. Tapi dia buat tu, jenis satu yang karakter, suasana yang jenis macam tempat kita. Hutan, belukar, semak tu, kita kena cipta karakter-karakter hantu seumpama ini. Hak jenis ada pokok besar, hampir bergayuk kat situ.
Hak jenis kubur, hang buat muka lagu ni. Hak jenis gua, buat muka lagu ni. Pattern tu direka, dicipta oleh mereka sendiri, nak menakutkan manusia dan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya, ialah kita nak membicarakan satu jenis iblis, satu jenis anak jin ataupun anak setan yang dihasilkan oleh manusia sendiri tanpa manusia tu sedar. Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin, dalam istilah ilmu perubatan Islam dia sebut al-mukhannas. Al-mukhannas ni macam ni. Sebab itulah dalam ilmu fiqh, terutama tentang orang perempuan, bab haid. Sebab tu bila manusia ni di kalangan perempuan, bila datang musim dia, iaitu musim haid, dia dianggap sebagai kotor. Dalam bahasa kampung, tengah dalam kotor. Kalau orang Kelantan dia sebut cemar dah. Maksudnya tak boleh semayang. Jadi waktu tersebut, sekiranya suami itu mempunyai keinginan terhadap isteri dia, terhadap pasangan dia. Jadi waktu tu isteri pula, pasangan pula dalam keadaan kotor tadi, haid. Sebab itu dalam agama kita dilarang sama sekali menjalinkan hubungan intim, hubungan kelamin antara sepasang suami yang isteri tengah kedatangan haid. Kenapa? Sebab dari sudut perubatan, dari sudut kesihatan pun boleh membahayakan kedua-dua belah pihak. Dari satu sudut lagi, Islam melarang, contoh, kalau seorang suami itu berkeinginan sangat dan mereka terlepas benda ni, jadi terjadi juga hubungan, terjalin juga hubungan tadi dalam keadaan isteri haid, maka sebenarnya waktu tu ada satu spesies jin yang lebih mendahului si suami. Dia akan guna dahulu alat kelamin isteri kita kalau kita jima isteri dalam keadaan haid. Bila demikian, nutfah yang kita jatuhkan, nutfah yang kita tumpahkan, dia akan jadi rosak, dia akan jadi punah. Tapi yang terhasil anak depa, anak jin tu. Tapi kita tak mengandunglah dari sudut yang zahir ni. Sebenarnya kita tengah mengandungkan dan melahirkan. Itulah yang disebut mukhannas. Orang yang melahirkan mukhannas ni, bayi tadi dalam rupa bentuk batin dia akan datang bertemu dengan ibu dia, ibu tumpang lah sebenarnya. Kadang-kadang perempuan ni bila mari kotor, bila jiwa dia stres, bila jiwa dia tak tenteram, ada masalah, ada problem, kadang-kadang dia terbayang duduk dalam rumah dia tu ada budak kecil. Ada budak kecil. Mungkin pertama boleh jadi gangguan yang memang bukan mukhannas, tetapi kebiasaannya yang bersifat mukhannas, gangguan akan datang dalam bentuk dan cara tersebut. Sebenarnya dalam masa yang sama kita tak sedar, kita sudah melahirkan anak yang bersifat mukhannas. Jadi berhati-hati. Dan jaga pencegahan ataupun larangan dalam Islam, jangan sesekali melakukan hubungan bersama isteri dalam keadaan isteri itu kotor ataupun kedatangan haid. Jadi siapa yang terlepas, dia sendirilah yang menanggung asbab musabab dan segala akibatnya. Jadi berhati-hati bab ni. Dia sebut mukhannas, ingat ni. Jadi kalau jadi macam tu, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Adanya gangguan-gangguan tersebut. Ada sesetengahnya tangkap mereka dan buang jauh-jauh. Dan ada setengah yang jauh lebih berani, mereka pancung terus. Maksud pancung tu bunuh terus. Sebab dia bukan hasil daripada hubungan yang halal. Bukan hubungan yang sebenar. Cuma dia tumpang alat kelamin isteri seseorang untuk melahirkan mukhannas tadi. Okey, seterusnya. Ini adalah antara 9 jenis anak-anak jin, anak-anak iblis ataupun anak-anak syaitan yang begitu popular berkeliaran. Popular berkeliaran. Bila saya sebut lagu tu, jangan senyum, jangan ni tempat-tempat ni memang sinonim dengan anda semua. Yang pertama, nama anak jin ni ialah Zalitun. Zalitun. Yang kedua, nama dia Watin.
Yang ketiga, nama dia A'wan. Yang keempat, nama dia Haffaf. Yang kelima, nama dia Murrah. Kebetulan nama dia sama dengan salah seorang raja jin alam bawah. Yang keenam, nama dia Masud. Yang ketujuh, nama dia Dasim. Yang ke-8, nama dia Halawan. Yang ke-9, nama dia Khalush. Baik. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, apa nama dia? Zalitun. Zalitun ialah anak jin ataupun anak syaitan, anak iblis yang mereka ini bertempat di kedai-kedai. Mereka bertempat di pasar-pasar, mereka bertempat di pasar raya. Jangan main-main. Jadi mereka ni sudah ditemuduga dan interview oleh Tesco, Giant, Long One dan sebagainya. Supaya duduk di situ tanpa gajilah. Maksudnya sedar atau tidak sedar, apakah tujuan mereka berada di tempat-tempat tersebut. Bila kita pergi dengan isteri ataupun suami kita nak membeli belah, di sinilah mereka akan mula menyucuk jarum mereka, mereka akan goda kita. Padahal di rumah tu dah buat dah senarai barang nak beli dan berapa bajet. Hani nak beli, nak beli RM70 saja mah. Kita ni RM70 bajet hari ni. Tiba-tiba ada cawan set baru, perak dia cucuk. Belilah. Ada almari baru, ada hak tu baru, asal bajet 70. Tapi hak nama Zalitun ni dia akan goda. Tak kira lah belah lelaki ke, suami, tak kira lah belah perempuan isteri ke, agar kita ni berbelanja secara lebih. Ataupun berbelanja dengan perkara-perkara yang memang bukan menjadi keperluan kita pun. Jadi hak sepatut habis 70, hak tu nak, hak ni nak, hak tu nak, hak ni nak, jadi 170. Jadi dah terlebih 100. Kita nampak, biasalah terlebih dari sudut zahir. Tapi kadang-kadang mereka lah yang berada di pasar raya menyucuk dan menggoda kita. Tak kira belah lelaki, belah perempuan, agar kita ni berbelanja lebih dan berbelanja perkara-perkara yang bukan sepatutnya dan jadi keperluan bagi kita. Nak suruh mata kita ni jadi kelabu dengan benda-benda tersebut. Kadang-kadang handphone ada dah, tiba-tiba dia main diskaun pula. Elok juga ni, beli pula handphone. Macam saya, dua-dua dah ada. Saya tunjuk saya sendiri. Tapi saya tu bukan Zalitun lah. Okey. Seterusnya, yang kedua disebut sebagai watin. Watin ni dia akan pergi kepada manusia-manusia yang Allah uji mereka. Ada sesetengah manusia Allah bagi musibah, Allah bagi ujian, Allah bagi bala, Allah bagi masalah, Allah bagi problem. Dan dalam keadaan manusia tu duduk tengah stres, duduk tengah pening dengan problem dia mai cucuk, dia mai goda. Untuk apa? Supaya kita ni jadi prasangka buruk kepada Allah. Jadi kita pun nak berfikir yang bukan-bukan Allah. Pasal apalah Allah bagi orang lain tu tak pernah susah jiran aku. Aku ni hari-hari asyik susah. Minggu lepas dah susah banyak habis duit. Minggu ni banyak pula. Macam kamu ni tak adil lah Allah. Jadi dia nak suruh kita keluarkan perkataan-perkataan macam tu. Dia pergi cucuk nak suruh kita ni sangka buruk terhadap Allah. Pelari kita daripada beriman kepada qada dan qadar yang Allah tentukan. Dia tak tahu bahawa makin banyak susah yang kita dapat, makin banyak pahala yang Allah nak bagi. Tapi manusia tak fikir pasal pahala tu sebab tak nampak pasal pahala. Kalau kecuali gedegang jatuh depan dia, tak apalah. Tak, sekali susah gedegang jatuh pahala. Sekali susah gedegang pahala. Sekali ujian gedegang pahala, baru mulut dia tak kata apa. Tapi bila dia tak nampak apa yang Allah nak beri di belakang hari untuk dia, dan di samping duk kena cucuk, duk kena goda, banyaklah akan terjadi perkara-perkara yang berselisihan dengan akidah asas Islam kita. Jadi berhati-hati dengan jin yang nama watin. Yang ketiga, jin yang nama A'wan. Yang ni insya-Allah dia tak mai kat kita.
insya-Allah jin yang nama A'wan ni tak mai kat kita. Sebab apa? Jin ni dia lebih suka duduk dekat, berdamping khusus untuk raja-raja, menteri-menteri, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa saja. Hak orang bawah ni insya-Allah jin ni tak mai. Jin yang bersifat awam ni dia nak suruh kalau raja, kalau menteri, kalau pemerintah jangan ambil tahu pasal rakyat. Jangan jaga soal kebajikan rakyat. Rakyat nak hidup ke nak mati ikut dia. Rakyat susah ke senang ikut dia. Rakyat sakit ke sihat ikut dia. Jadi dia akan cucuk jiwa-jiwa hati-hati raja ni supaya tidak melakukan kebaikan dan kebajikan terhadap orang hak duduk bawah dia. Jadi dia akan suruh kawan ni melakukan satu pengkhianatan terhadap tanggungjawab sebenar dia. Jadi kalau kita nak perincikan kecil lagi lah, bos-bos alik atas kita tu lah. Mungkin dia pi lah. Jadi walhasil jadinya kita ni terabai dari sudut kebajikan dan sosialnya. Lepas tu pula, dia pula akan usik kita dengan cara, kamu ni raja, kamu ni menteri, kamu ni penguasa, jangan sesekali kamu rapat dengan orang alim, kamu raja jangan rapat dengan ulama-ulama. Kalau mereka nak baca ayat Quran, mereka nak baca hadis, mereka nak bagi nasihat kepada kamu, jangan dengar. Tu tugas dia, yang nama A'wan. Seterusnya, yang nombor 4 nama dia Hafaf. Hafaf ni insya-Allah juga tak mai kat kita. Sebab Hafaf ni dia akan duduk bergelewat, berkeliling hanya pada kaki-kaki botol. Kaki-kaki botol, inilah syaitan yang nama Hafaf. Kaki-kaki judi, Hafaf. Kaki tikam nombor, Hafaf. Jadi kalau malam ni ada hak jenis botol, ada hak jenis judi, ada hak jenis nombor, ada Hafaf lah dengan dia. Jadi itulah tugas dia, cucuk kita, goda kita dengan jalan-jalan kesesatan tadi. Jadi dia akan berkumpul di mana yang lebih sinonim dengan arak, lebih sinonim dengan khamar, lebih sinonim dengan jenis minuman memabukkan ni, dia piduk mana? Dia piduk di pub-pub. Dia duduk di disko-disko, dia duduk di kelab malam, lounge-lounge tertentu, pusat-pusat tertentu yang menyediakan minuman-minuman bersifat demikian. Jadi hak jenis kaki nombor pula, dia duduklah di 4D, dia duduk di Magnum, dia duduk di Sport Toto, adalah situ. Baru tikam RM1, RM10 lah, RM10 lah kalau kena ni banyak RM10. Kita pun tambah pula RM10. Lepas tu ada hak jenis berjudi. Alah, takkan main teruk tikam RM3 je. Tambahlah 100 ke 50 ke, bagi banyak sikit dapat duit. Dia duk cucuk-cucuk benda macam tu. Jadi hak kurang tebal iman dia memang akan terkena. Tu nombor 4 iaitu Hafaf. Manakala yang nombor 5 disebut sebagai Murrah. Murrah ni dia lebih suka kepada berbentuk lagu, nyanyian dan muzik. Ni terkena kat penyanyi-penyanyi lah kot. Minta maaf lah saya sebut lagu ni. Tak, lah ni macam-macam. Akademi Fantasia, Mento Menti, Gegar Waganza. Apa lagi hak tua tu? Kilauan mah tak sedap diri pun ada. Tak. Tapi tak apalah. Mereka nak menyanyi lah. Tapi tempat-tempat lagu tu lah, kita dah sebut tandingan-tandingan macam tu. Hak jadi masalahnya, hak duduk depan mereka tu lah, hak duduk atas kursi ramai-ramai tu, adalah geng-geng yang disebut Murrah tadi. Tiket mahal sikit pun tak apa, janji dapat tengok artis pujaan, dan dapat tengok artis lama-lama, dapat sokong orang kampung kita, dapat sokong orang taman kita, janji puas hati. Tapi benda-benda tu melalaikan dan melarakan. Jadi dia cucuk cara muzik, dia cucuk cara lagu-lagu dan sebagainya. Baik, yang seterusnya, yang keenam, nama dia Masud. Masud ni, sudah hak ni. Hak jenis Masud ni, dia duduk sini saja. Dia duduk di bibir-bibir mulut kita. Untuk apa? Cakap bohong, cakap menipu, cakap berdusta, umpat orang, caci orang, buka aib orang, kata-kata kesat. Tu geng-geng Masud tadi duduk. Jadi kita hari ni
Janganlah sesekali terpedaya. Jangan terlepas mulut kita ni nak ucap benda-benda yang dilarang dalam agama. Terutama yang bersifat pembohongan, penipuan dan pendustaan. Jadi kalau ada orang bergaduh saja, masuk lagi cepat. Ni duk kata kat orang ni duk kata kat orang ni. Tu duk tuding kat orang tu, tu duk tunjuk kat orang ni. Ni duk fitnah orang ni duk buka aib orang ni. Jadi sia-sia saja hidup kita kalau tertipu dengan sifat-sifat dan pekerjaan-pekerjaan iblis atau syaitan yang nama masuk tadi. Okey, yang ketujuh. Lepas pada masuk ni, dia ni sejenis setan macam mana? Setan ni, sifat dia ialah dia suka duduk di depan pintu rumah kita. Hak nama Dasim tu, nombor 7. Dia duduk depan pintu rumah. Dia tunggu apa? Tunggu bila suami balik ke, isteri balik ke, ahli rumah balik ke, tanpa didahului dengan mengucap salam. Masuk rumah, keluar rumah, tak ada assalamualaikum, tak ada waalaikumsalam, dia akan terjah masuk. Jadi tunggu di pintu ya hari-hari. Jadi bila kita tak ucap salam, lepas tu dalam rumah tu pun jarang baca Quran, jarang sebut nama Allah, jarang selawat, hatulah rumah kita tu kadang-kadang jadi panas. Bila panas, suami balik kerja, lewat sikit, isteri orang pergi mana? Takkan minum kopi pun sampai pukul 1 pagi. Kawan-kawan tu memanglah duk berbual kedai kopi. Tak kena. Lepas tu duk bergaduh. Anak tanya kerja sekolah tak pandai buat, marah. Anak dapat markah rendah, tampak. Anak tak lulus, tendang. Macam-macam. Jadi tak seronok duduk dalam rumah. Jadi panas. Tu sebab setan yang nama Dasim. Inilah dua orang ni, Ghostbuster ni. Hak baru ni Dasim ke apa? Hak pergi vacuum tu. Lepas ni kalau nak panggil vacuum mana-mana, inilah dia. Ni panglima, yang ni kapten. Saya bawa khusus ni. Ada tak malam ni? Nampak tak? Ada tak amai mengaji ke? Hak memang jahat ke? Okey, tak apa. Baik, sekarang itulah Dasim. Seterusnya, nombor 8. Halawan ini, sifat dia macam mana? Halawan ni, sifat dia lagu ni. Dia ni benda-benda kadang-kadang, muzik tu memang lara. Selain daripada muzik, apa lagi yang kita boleh fikirkan? Dia tu jenis melalaikan, melengahkan kita daripada ibadat dan melengahkan kita daripada ingat Allah. Anda bubuh sendirilah nak fikir apa benda tersebut. Yang jadi bersifat lawahan ni, begitulah. Kadang-kadang dia masuk dari sudut ibadat, was-was tu lebih. Ramai orang tua kat kampung ambil wuduk 30 minit, logik tak? Habis dah basuh kaki, basuh kedak dahi tadi, basuh kedak dahi, dia ambil pula. Siap dah basuh kaki, berkumuk kedak tadi, berkumuk kedak, dia ambil lain pula. Tertib kedak, last sekali 30 minit. Hak dia start ambil tu imam rakaat pertama dah. Lepas tu, dia siap tu imam Assalamualaikum dah. Kadang-kadang dia masuk, bab kita nak start solat. Allahumma salli ala tak jadi. Allahumma salli dia tu sampai ke masuk ayat lazim dah. Fatihah habis dah, ada lagi. Tak masuk-masuk. Pasal apa jadi tak masuk tu? Sebab was-was tu dia buat. Padahal senang saja. Tapi dia jadi rasa tak puas hati, rasa tak seronok. Nak bagi puas. Was-was ni, banyak lintasan was-was ni. Kita pun kadang-kadang banyak was-was. Was-was ni, bila duduk dalam semayang pun boleh was-was. Dia jadi was-was rakaat. 3 ke 4? 3 ke 4 lah sekali jadi 5. Jadi terlebih. Terlebih tak apalah. Kita was-was terlebih tak apa. Was-was kurang ni. Semayang subuh, hak terlebih. Takut semayang subuh terlebih 4 tu masalah. Kalau semayang zuhur 3 dengan 4, okey lagi. Subuh terlebih 4 ni memang out of date lah. Out of date lah subuh terlebih 4 ni. Okey, yang terakhir. Baru 8.30, standard dah. Okey. Yang terakhir ialah yang nama dia Luqas, tengah sebut Lakhus. Dia ni tak ada dengan kita. Dia ini hanya menjadi teman rapat dan kawan karib kepada spesies orang-orang yang bersifat majusi. Biasa orang yang sembah api, orang yang sembah matahari, itulah dia.
Kita hari ni tak sembah api, cucuh api saja. Takut adalah sikit-sikit tak. Lepas tu satu lagi sembah matahari. Ni tak ada lah kita ni sembah api, sembah matahari ni. Tapi kok dia nak main datang kok cara lain, wallahu alam. Bila-bila masa saja dia boleh datang walaupun ada nama-nama dan pengkhususan tugas. Okey. Seterusnya, kita nak pi ke satu bab yang terlibat dengan orang yang biasa berkawan macam ayat nombor 6 tadi, hak minta tolong tadi. Jadi bagaimana biasa di kampung kita sebut tok bomo, tok pawang, tok dukung. Bukan nak sebut hak memang betul dengan syariat ni. Hak memang cari jalan salah macam ayat nombor 6 tadi. Biasanya orang-orang ni lah akan dipanggil kalau masuk hantu, masuk jin. Hak lebih pada tu pun panggil juga. Hak lebih pada tu pun panggil dia juga. Barang saya hilang tu. Cuba tilik-tilik sikit, dia sendiri pun tak nampak. Padahal kadang-kadang kerja dia sendiri. Dia pergi suruh jin dia ambil kambing kita kat padang, dia pergi sembunyi mana-mana lah, celah pokok ke apa. Lepas tu kawan tu pun cari kita. Kita pun rosak, aku tilik. Oh, duk celah pokok tu. Macam nujung 4 belalang tu lah lebih kurang. Padahal hak dia dah buatnya. Dia pun boleh tahulah sebab jin dia yang letak. Kadang-kadang dia sendiri yang buat orang kampung tu sakit. Dia suruh jin dia pergi letak benda lah apa. Lepas tu dia katalah, oh, aku rasa ada benda ni orang tanam bawah tiang yang ketiga. Padahal jin dia yang tanam. Sebab tu profession dia cari duit kot tu je. Lepas tu orang duk bayar 50, orang duk bayar 100. Jadi beli rokok dan beli rokok gudang garam 3 hari habis. Tak ada duit. Pergi suruh jin buat benda lain pula. Nak commission pula ni. Lagu tu lah lebih kurang. Faham tak? Okey. Ada sekurang-kurang 8 jalan bagaimana seseorang tu nak menghubungkan diri dia dengan spesialis makhluk halus ni. Jadi hak biasa dia buat, inilah jalan-jalan yang popular dan masyhur dalam ilmu perubatan, ilmu menghubungkan diri dengan jin yang salah. Pertama disebut sebagai tariqatul iqsam. Apa maksud tariqah? Tariqah ni jalan. Iqsam ni bahasa Arab al-qasam, iaitu sumpah, perjanjian, MOU. Dengan siapa? Dengan jin, dengan iblis, dengan setan. Contoh kita tengok ahli-ahli sihir, ahli silap mata terkenal. Memang mereka ada bai'ah, mereka ada janji, persetiaan, MOU. Contoh macam Orion Greenfield, mereka ada surat khas. Dan surat tu ada tanda tangan iblis, tanda tangan jin dan cok jin ifrit. Ada jelas. David Copperfield, tiap-tiap tahun mesti dia akan pergi ke Kahirah Mesir, dekat piramid tu. Sebab dia dah ada perjanjian. Macam ahli-ahli sihir terkenal lain yang ada hubungan, mereka memang ada perjanjian khusus. Yang ini dipanggil sebagai tariqatul iqsam. Bersumpah sungguh, buat perjanjian, persetiaan, tanda tangan apa. Dan tak boleh sesekali melanggar isi-isi perjanjian di dalam surat tersebut. Itu ramai. Hak kita pun, orang-orang pawang, tok dukun, tok bomoh pun, hak jalan salah, mereka ada perjanjian. Jalan yang kedua disebut tariqatuz zabhi. Tariqatuz zabhi ini ialah jalan dengan melakukan upacara penyembelihan. Hak janji itu satu hal. Ni tak cukup dengan berjanji, kamu kalau nak suruh aku datang, nak suruh aku mai, nak suruh aku hadir, kamu kena korbankan. Kadang-kadang binatang. Jadi kita sembelih kambing. Kadang-kadang bukan nak kambing tu, bukan nak daging kambing, nak darah tu. Nak jadikan upacara ritual dan pemujaan. Tak cukup dengan tu, ada sesetengah tempat di India bukan kata kambing, dia culik kanak-kanak. Bila tiba bulan purnama, mereka akan melakukan pemujaan dan ritual. Mereka sembelih, mereka bunuh budak ni, ambil darah manusia. Nak bagi power lagi, nak bagi kuat lagi. Tak cukup dengan darah, ada waktu dia, ada saat dia, matahari, bulan purnama, tarikh sekian-sekian, ada tahun-tahun tertentu. Nak bagi jin yang besar, jin yang lagi kuat, jin yang lagi power. Padahal hari bulan mana pun jin tu boleh main. Tapi sebab dia nak tipu kita ni, nak suruh kita bersungguh nak kat dia. Padahal tak tarikh tu malam ni kalau panggil pun dia mai. Tak, jumpa kedai kopi mana-mana dia mai lah. Kata Radik dua cawan kah nak makan-makan lah. Dia boleh mai. Tapi sebab kita ni terpedaya. Kalau nak panggil jin ni tak boleh biasa-biasa. Kena malam tu, kena malam ni. Dia nak suruh kita jadi payah. Bersungguhnya dia nak tengok kita tu nak kat dia.
Itu yang bodoh kena tipu tu. Okey. Seterusnya, tu tariqatu zabhi. Seterusnya dia panggil tariqatu sulfiyah. Tariqatu sulfiyah ni ialah jalan kenistaan. Jalan yang jenis karuk-maruk yang tak masuk akal kadang-kadang. Contoh, berlaku di Bacok ni. Lama dah ni. Tok-tok saya dulu cerita. Di Bacok ni ada seorang pakcik tua, walaupun umur dia 80-85, tapi dia tetap kuat. Melebihi kudrat dan kuasa orang muda. Bila dia meninggal, jadi banyak gangguan-gangguan datang kepada anak cucu duk ganggu. Dia dah meninggal dah. Tiba-tiba marilah seorang ustaz. Perkara pertama yang ustaz tu dapat detect ialah tandas dia. Tandas dia tu tak macam orang lain. Orang lain membelakangi kiblat. Dia menghadap kiblat. Pasal apa? Tandas menghadap kiblat pelik. Lepas tu Tok Bomoh tu detect, ada benda bawah telapak tempat kita nak pijak tu kan. Kalau kita nak berak mencangkung tu kan ada benda tu. Bila korek dua benda tu, ya Allah, Masya Allah. Quran 2 biji. Quran duk bawah tapak tu. Jadi inilah perkara yang disebut tariqatus sulfiyah. Yang melanggar adat, penuh kenistaan, penuh kejijikan. Tak masuk akal. Quran dia pun boleh buat lagu tu. Pijak Quran tu satu hal. Ni memang kena pijak. Lepas tu duk buang najis, buang taik, menghadap kiblat. Ya Allah. Tapi semata-mata nak kebal, nak kuat, tapi mati juga. Kalau kebal, kuat, tak mati-mati, okey lah juga nak buat tak? Ni mati, tak ada guna juga. Kadang-kadang macam di Macang, tahun 60-an dulu, tahun 70-an, awal-awal. Dia ni pengamal ilmu kepala taik. Tahu ilmu kepala taik? Ilmu kepala taik ni ialah dia akan buat pemujaan, ada jampi, ada mentera dia. Tapi syarat nak bagi lagi power ilmu kepala taik ni untuk kebal. Dulu orang-orang ada ilmu kepala taik, dia curi kambing, curi lembu depan tuan saja. Tuan baru tambak, dia ambil lembu depan tuan. Lembu pi takik dengan parang ke, dengan kapak ke, tak tembus, tak lut pun. Jadi cara nak bagi mujarab ialah setiap kali dia rasa nak buang air, buang najis, nak berak, kepala taik mula-mula tu. Hak baru keluar tu dia kena ambil, dia kena lumuk dekat badan dia. Sekali dengan baca jampi dan mentera dia. Kepala, tu panggil ilmu kepala taik tu. Kepala taik hak mula-mula, hak keras sikit tu. Setiap kali nak berak, kena ambil kepala taik tu, cumur. Lepas tu syarat dia lagi, dia hanya boleh mandi sekali sebulan, iaitu hujung bulan. 29 hari bulan. Taik hari-hari pakai. 1 hari bulan, 2 hari bulan, duk lagu tu lah, duk busuk lagu tu, dia tak boleh mandi. Dia kena mandi hujung bulan. Lepas tu kita tanya, pasal apa 29 hari bulan, bukan 31 bulan? Dia kata 31 bulan orang kafir, 29 bulan orang Islam. Oh, dia sedap dia kata orang Islam. Dia sedap dia orang Islam. Tak boleh guna kalender orang kafir. Dia akan duduk di sungai, dia akan bersihkan sungguh-sungguh hari 29. Lepas tu dia duk buat taik pula. Sampailah hujung bulan. Kalau nak lagi power, masuk pecah rumah orang, merompak ke, mencuri ke, kebetulan dia rasa nak berak, dia kena ambil kepala taik tu, letak dalam pinggang, letak atas meja tuan rumah, meja makan. Lagi power jadi. Okey, contoh duk ambil barang, rasa nak berak, pergi ambil lekas-lekas pinggang ke piring, tadah kepala taik tu, letak atas meja makan tuan rumah. Lagi power. Jangan ketawa, betul ni. Tu ilmu kepala taik. Tapi tengok dahsyat tak dahsyat. Allah nak tunjuk dia tertidur atas wakaf. Wakaf orang Kelantan ni dia terbahagi pada dua. Satu wakaf ada tepi jalan, satu wakaf atas kubur. Dia tertidur wakaf atas kubur. Allah nak tunjuk semut masuk dalam telinga saja. Semut masuk dalam telinga, mungkin gigit, menggelupur, dia meninggal. Jadi Allah jauh-jauh belajar ilmu taik, mati dengan semut. Malulah tak? Bila mati tu Allah mayat dia tak payah ceritalah. Jadi buka aib pula. Jadi anak-anak tahu dah perangai dia, PL dia, apa yang dia buat, serah kat Tok Imam. Tok Imam, kami ni memang tak mau ambil tahu apa-apa pasal ni. Kami memang tak mau ambil tahu pasal bapak kami, Tok Imam uruslah dengan orang kampung. Kami memang tak mau tahulah pasal dia. Anak semua nak marah dah. Jadi nak jadi cerita, macam mana?
Bila tu imam mandikan, bila tu imam bungkus mayat, bila tu imam semayang, seorang pun tak mau gali kubur dia. Last kali apa jadi? Sewa kereta kes. Tahu kereta kes hak kuning tu? Gali lubang kubur dengan kereta kes, angkat mayat pun dengan kes, letak mayat dalam liang pun dengan kes, cuma ada orang tolong perbetul kedudukan mayat, kambuh pun dengan kes tolong rata. Tengok. Sampai tahap tu Allah hina dia. Akibat bersahabat dan bersekongkol dengan jin dan syaitan. Jangan sekali-kali. Masa hebat-hebatlah orang tetap takluk, orang tetap kebal. Tapi bila mati, nanti Allah tunjuk. Seksa dunia, seksa dalam kubur dia, tak tahulah, wallahu alam. Moga-moga Allah ampuni dia. Kita sebagai saudara se-Islam. Baik. Sekarang tariqah yang keempat. Ini disebut tariqah an-najasah. Tariqah an-najasah, najasah tu an-najis dah. Najis lah najasah. Tapi bukan bentuk tadi. Tariqah an-najasah ni ialah mereka ni ambil unsur-unsur benda-benda yang macam taik. Tak kira lah taik manusia ke, taik haiwan ke. Mereka guna taik tu sebagai dakwat, mereka colek kat tangan. Mereka buat apa? Mereka tulis ayat Quran dengan taik. Ni tariqah najasah ni, tariqah najis. Mereka tulis ayat-ayat tertentu yang mereka rasakan ayat Quran ni ada hikmah, ada kebal ke, ada boleh tu, boleh ni. Tapi tulis tu Allah dengan taik. Tulis dengan taik, faham sendirilah. Jadi dia dapatlah, Allah pun bagi istidraj untuk dia. Hak dia nak tu dapat. Allah balakan dia pula. Masa dia mati, Allah balakan dalam kubur. Jadi Allah sempitkan dia pula di mahsyar besok. Janganlah. Tu tariqah an-najasah, guna taik untuk tulis ayat-ayat Allah. Yang kelima dia panggil tariqah apa? Tariqah tangkis. Tariqah tangkis ni bukan main badminton dengan bulu tangkis, tak. Tariqah tangkis ni ialah tariqah dia buat terbalik. Yang ni tulis ayat Quran elok dengan pen ke dengan pensel, tapi dia tulis kod terbalik. Dia tulis kod sonsang. Jadi orang qul huwallahu ahad, dia jadi qul huwallahu tu belakang sekali pula. Dan dia pun baca ikut lagu tu lah. Last sekali qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pergi baca walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad. Ada seorang ni, saya dapat berita ni daripada orang yang siqah, orang yang percaya tu imam satu kampung. Dia ni nak beramal. Dia tu bukan nak buat korang. Satu saja. Baca kod terbalik 1000 kali boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya cepat. Adalah kekayaan tu datang dalam pelbagai bentuk. Jadi dia duk amal lah kod terbalik. 1000 kali, last kali apa jadi? Last kali kaya sungguh dia. Kaya sungguh, pakai spender saja, duk erectin kod tepi jalan. Dia jadi ni. Dia jadi tak betul, dia jadi sewil. Gila bahasa mudah. Hak betul, dia jadi betul. Baca terbalik, Allah bagi terbalik juga otak dia. Jangan. Jangan nak memandai-mandai. Okey, tu yang kelima. Yang keenam, dia panggil apa? Tariqah tanjim. Tariqah tanjim ni, kita tu kena sembah berupa roh-roh jin, roh-roh syaitan, dia nak masuk dalam benda hak dia suruh sembah tu. Macam kes-kes macam berhala-berhala zaman Nabi Muhammad tu lah. Maksudnya dia nak tipu kita, dia suruh sediakan seekor kambing atau seekor burung. Jadi dia akan masuk dalam tu. Jadi kita ni orang lain nampak secara zahir, kita duk sembah kambing, kita duk sembah burung. Atas benda hak dia nak masuk tu lah. Kalau patung, patunglah kita sembah. Kalau batu, batulah kita sembah. Kalau busuk, busuklah kita sembah. Hakikatnya roh mereka tu duduk dalam tu lah. Jadi kita ni bodoh dua kali. Satu sembah mereka, satu sembah busuk tu lah. Sembah busuk, sembah Allah, sembah pokok macam-macam lah. Tapi hak kita nak dia bagi. Hak kita nak dia bagi. Dia bagi. Tapi itulah jalan yang salah, jalan yang sesat, jalan yang silap. Itu dia panggil tariqah tanjim. Kemudian dia panggil tariqah al-kafi.
Tariqah Al-Kafi ni, jalan dia melalui tapak tangan. Pengamal dia hanya perlu tengok tapak tangan. Dan tumpuan perlu bagi kepada jari. Tengok, jari ada 5. Dalam istilah ilmu pentagram dia panggil. Ilmu kesyaitanan ni, jari tengah ni dia panggil istilah Arab Jaziratus Syaitan, wilayah setan. Sebab tu kita hari ni pun panggil jari hantu. Dia akan tengok tapak tangan dan dia akan tiun. Daripada tapak tangan tu kita baca-baca ayat, dia akan keluar cahaya. Oh, kita nampak hebat lah, keluar dah cahaya. Padahal dia lah tu. Dia lah tu. Sebenarnya kita nampak keluar, sebenarnya dia sedang masuk. Dia sedang masuk, kita akan nampak macam-macam lah kat tapak tangan ni. Kita akan nampak macam-macam. Lepas tu dia buat lah sungguh-sungguh hak mula-mula tu. Dia buat sungguh mula-mula nak tipu tu. Dia kata, kita pun tanya, apa yang bini aku tengah buat dekat rumah sekarang? Dia pun tunjuk bini kita tengah basuh baju. Betul lah dia buat mula-mula tu, nak suruh kita yakin. Kita balik, oi, basuh baju sungguh. Jadi ni. Lepas tu, orang marilah dah. Aku ni hebat dalam bab tilik menilik. Siapa nak suruh tilik barang hilang ke apa ke? 1, 2, 3 kali tu dia buat betul dululah. Lepas tu yang ketiga, yang keempat dia buat tak betul. Bila dia buat tak betul, kita pun mula nak marah. Pasal apa hang tunjuk tempat tak betul? Oh, kalau hang nak tambah lagi power jadi betul balik, itulah dia suruh kita buat macam-macam tu. Tak cukup saja dengan baca macam ni, hang kena buat lagu ni hak lebih teruk lah, hak lebih menjijikkan. Kita sanggup lah sebab nak tambah balik power dan kuasa kita. Padahal diperbodohkan setiap waktu, diperbodohkan setiap masa. Okey. Seterusnya, ilmu tilik ni tak ada benda lain, cermin saja. Pitesko beli cermin, boleh nak tilik macam mana pun. Tak, betul? Betul ke tak ni? Pitesko beli cermin, tilik lah, nak tilik apa pun, nampak semua. Okey. Tariqah yang terakhir ialah tariqah apa? Ini dipanggil tariqah al-asar. Asar maksud dia kesan. Tariqah ni lah yang orang Yahudi dulu guna untuk Rasulullah. Maksudnya dia ambil barang-barang daripada tuan yang orang dia nak tu. Macam Nabi, mereka ambil rambut. Macam tu. Mereka ambil rambut, mereka puja, mereka baca ayat, baca mentera, jadi orang tu sakit, orang tu menderita. Sampai kadang-kadang hak teruk, bawa maut. Jadi sebab itulah dalam Islam, bila kita ketip kuku, Nabi disunahkan supaya kita tanam. Tak mau jadi benda macam ni. Kita hari ni ketik-ketik-ketik, sapu sampah, kadang-kadang buang. Contoh, orang mungkin tak guna dah lah ni. Tapi kalau orang nak guna, orang boleh ambil lah tu. Rambut kita, kuku kita. Rambut kita, kuku kita memang boleh buat macam-macam. Kadang-kadang mereka pergi ambil barang-barang kita hak duk jemur tengah malam tu tak. Kadang-kadang Allah, tak panas mana hari ni. Kita pun tak angkat lah kain-kain tu tak. Orang ambil baju kita, seluar kita. Tapi biasanya orang nak hak tak basuh lagi. Hak peluh-peluh kita tu masih ada. Jadi hak tu lagi mujarab. Lagi mujarab. Dia ambil, dia bagi kat tubuh orang, puja, kita jadi sakit, kita jadi gila kat orang tu. Kita jadi hidup tak tenteram dengan pasangan kita, suruh gila kepada orang yang hak buat kita tu. Jadi berhati-hati. Okey, itulah 8 jalan, 8 tariq. 8 jalan, 8 tariq. Cara kita nak berhubungan. Hak dalam satu kitab yang saya beli kat Mesir tu, dia ada cara nak hadirkan dan jelmakan jin dalam masa 1 jam. Macam-macam cara. Kalau buat ikut gaya dia, insya-Allah mai. Dalam masa 1 jam. Boleh mai jin tu. Hak betul-betul kita nak berkomunikasi lah. Hak tak ajak dia nak mai ni memang berlambak dah. Hak dia nak mai kat kita, hak kita tak ajak ni, hak memang betul-betul kita nak jemput dia ni dalam masa 1 jam. Macam-macam cara dalam tu. Al-Jawahirul Lamma'ah, nama kitab tu. Kecil saja, tapi macam-macam ilmu dalam tu. Saya beli pun nak tengok teknik-teknik saja, tak pernah buat pun. Tak pernah buat pun. Sebab saya pernah buat sekali, memang keluar tak sanggup nak tengok. Hak mula-mula saya belajar, memang tak sanggup nak tengok. Hak tu kena duduk dalam masjid, duduk tengah-tengah macam ni, dengan macam mat ni. Tutup lampu pukul 12 malam. Hak kita buat ni hak betul. Baca apa? Selawat Nariyah. Selawat Nariyah. Selawat Nariyah berapa kali? Berapa kali? 4,444 kali. Tiba-tiba dia keluar betul, kod depan mihrab masjid. Perempuan keluar dukung anak, tapi muka, mata jatuh.
Kalaulah hari ni kita pi tempat set penggambaran macam-macam hantu dalam filem pun kita kadang-kadang tak berani nak tengok sorang-sorang. Saya nak cakap hak betul lagi takut. Hak orang duk berlakon muka rebeh, muka ulat ni pun kita rasa gerung nak tengok sorang-sorang tak. Hak betul lagi takut. Dan itu menyebabkan saya pun lari ikut jendela. Sebab baru umur 19 masa tu, baru tengah belajar, biasalah. Marilah ni pun insya-Allah dak lah. InsyaAllah tak lah sebab saya tak nampak. Dan saya pun minta dengan Allah, saya dah letih, saya dah sesak. Letih dan sesak dengan apa? Hak luak ni. Hak nampak hak perangai jin dengan iblis pun berlambak dah meletihkan saya. Janganlah tunjuk hak memang jin perangai jin ni. Itu saya minta. Tak apa, dua orang ni dia nampak. Jadi itulah ada defend untuk mereka. Baik. Habis bahagian tu. Sekarang ni kita nak pi ke satu tempat, iaitu kita nak membahaskan antara cara-cara yang kebiasaan diguna. Mereka guna patung kan. Ada yang guna santau. Ada yang guna teluk layang. Ada yang guna tangkal. Ada yang guna azimat sebagai contoh. Baik, contoh patung. Macam hak tadi, patung biasa mereka akan guna tariqah terakhir tu, tariqah asar. Kalau ada rambut, mereka akan ikat rambut sekali dengan patung tu. Kalau ada kuku, kalau ada kulit, mereka akan ikat dekat patung tu. Mereka akan cucuk benda tajam. Hak biasa sinonimnya jarum. Cara nak cucuk tu kena ada ilmu, bukan boleh cucuk suka-suka. Cara nak cucuk ada dua. Biasa, cucuk dengan jalan ikut konsep patung, dia lambat berkesan. Ikut konsep patung macam ni. Patung ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Kita nak suruh sakit kepala, takkan nak cucuk dekat kaki tak? Kita akan cucuk kepala. Tu konteks biasa. Dia akan menderita sakit, dia akan meraung-raung kesakitan, tapi belum tentu boleh bawa maut. Hak terlebih mungkin boleh bawa maut kalau takdir Allah berserta. Tapi dia ada satu lagi cara yang lebih berkesan, iaitu mempelajari ilmu huruf dalam badan kita. Huruf abjad, alif sampai ya tu dah memang ada dalam tubuh kita. Ini saya cakap secara rambang. Contohlah kita kata, alif duduk di dahi, ba duduk mata ni, ta duduk sini, jim duduk sini. Kita hanya perlu tahu kedudukan huruf pada anggota tubuh badan, kemudian tengok nama orang yang kita nak buat. Contoh, huruf jim duduk di lengan. Nama orang tu Jamaluddin, contoh. Jadi nama Jamaluddin, ejaan dia dengan jim, kita tadi ikut kepala, nak di kepala. Tiun pada ni terus. Jadi buka kepak patung tu, cucuk pada sini. Memang akan cepat mati. Kalau dia nama Khalid, contoh, Kha, duduk di paha, cucuk di paha. Nama dia Yusuf, ya duduk di mana? Kata duduk di buku lali, ya buku lali. Cucuk di buku lali. Tapi kena belajar ilmu huruf tu. Saya belajar ilmu huruf ni. Tapi bukan untuk cucuk orang. Tak, bukan. Dia boleh banyak guna. Hak ilmu salah boleh guna ikut cara cucuk. Hak ilmu bagus ialah ilmu perkelahian. Ilmu bertumbuh, ilmu gocoh, orang Kelantan kata. Kalau kita main tomoy, nama dia Jamaluddin, jin dia duduk sini, tak ada tempat lain, masa duduk tanding tu, sinilah sasaran untuk bagi dia cepat lemah. Tu je. Kalau nama dia Khalid, Kha duduk sini, cari sasaran sini je kita tune, memang cepat lemah. Itu penting ilmu tu untuk kebaikan hak ni lah. Maksudnya dua orang ni dia tak tahu lagi ni ilmu huruf dan tubuh ni. Ni mesti dah tanya ni. Jadi saya memang saya tak bagi tahulah huruf saya duduk kat mana. Saya tak akan bagi tahu huruf saya duduk kat mana. Okey. Baik, nampak tu patung. Okey, yang kedua santau. Santau ni ada dua. Satu santau angin, satu santau makan. Santau makan ni dia bubuh dalam makanan, dia bubuh dalam minuman. Santau angin dia hantar, tu kena duduk tempat tu lah, nak kena bubuh tu. Jadi santau angin dia boleh duduk tempat dia mana-mana, dia hantar guna jin dia, setan dia. Biasanya orang yang belajar santau ni, waktu dia sedang dalam praktikal, dia pun ada praktikal juga. Jadi dia kena berlatih, dia kena pi buang santau dia tu. Ni bahayanya. Kalau kita jenis singgah kedai-kedai makan, hak terkena geng-geng praktikal tengah buang dia punya santau. Bila sampai waktu tempoh, Tok Guru dia kata, hampir guna santau hang ni, try mana-mana kedai.
Jadi dia pi mana-mana kedai, dia lepaskan santau dia. Kalau kebetulan kena gerai goreng pisang kita lah. Jadi bila orang beli tu, nasib kesian dah. Memang akan kena. Tapi dia tak ada niat tu. Dia memanglah nak test ilmu dia, tapi bukan niat dia nak kena kita. Siapa makan, almarhum lah. Jadi bacalah ayat-ayat yang patut. Baca ayat-ayat yang patut untuk defend dan ruqyah diri kita. Itu dari sudut santau. Seterusnya dari sudut telur layang. Telur layang ni, dia buat telur, kemudian dia bungkus dengan kain kuning, dia cucuk. Dia cucuk. Ni ganti patung lah. Dengan bahasa mudah, payah nak cari patung ke. Malu nak beli patung, kita umur 60, tiba-tiba pergi Giant beli patung tak? Oh, pakcik main patung je. Kalau malu lagu tu, dia guna telur. Jadi telur tu, dia bungkus kain kuning, dia cucuk. Lepas tu dia niat lah. Dia niat berserta dengan dia cakap kat jin arahan dia tu, pergi buat apa. Lepas tu kawan tu sakit, menggelupur, menderita, macam-macam lah. Dia panggil telur layang. Lepas tu tangkal dengan azimat. Tangkal dengan azimat ni biasanya bukan untuk orang, untuk tuan tu lah. Pakai tangkal ni, jadi hebat. Pakai tangkal ni jadi muka nampak macam Aaron Aziz. Lagu tu lah. Nak bagi seri muka, nak bagi nampak haibah, nak bagi nampak orang tengok tu jenis mudah nak buat urusan, macam-macam lah orang ni. Tak? Okey. Kita ni, apa-apa pun baca bismillah je. Bismillah tu paksi dah. Kita niat saja, minta tolong dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, cukup lah. InsyaAllah Allah bagi kelepasan, Allah bagi mudah, lorongan dan laluan. Kalau kita tu sandar, niat dan hajat kita terus pada Allah. Kadang-kadang ada juga sihir yang bersifat nak mengikat kasih sayang, ada juga yang nak memisahkan sesuatu pasangan. Hak suami isteri tu dah popular, dah standard. Ada ni hak jenis baru duk bertunang, tak mahu dia bagi jadi kahwin dah. Tak ada bertunang, tak ada kahwin lagi, dah bercerai, dah berpisah, jadi benci, jadi macam-macam. Biasa hak ni kadang-kadang dia guna unsur tadilah. Dia ambil kuku ke, rambut ke, apa-apa unsur pada perempuan tu, kemudian dia buat apa? Dia baca jampi, dia baca mentera, dia bubuh halang ayat. Lepas tu kawan tu pun minum. Bila kawan tu minum, dia pun jadi benci kat tunang dia. Malah aku kahwin dengan hang. Hak suami isteri pula balik benci kat bini. Bila keluar dia rasa aman, keluar rasa selesa, balik masuk dalam rumah jadi panas. Jadi tengok bini pun hak sebelum ni cantik jadi macam mak lampir pun ada tak? Contohlah tu. Hantu ni yang rapik ke. Sebelum ni era Fazira jadi tengok muka hantu ni yang rapik. Ada juga. Macam-macam lah. Jadi secara kesimpulan Allah. Mesej. Ada soalan? Biar. Soalan ni orang dalam ni ke? Tak ada. Ada ni satu soalan. Biarlah dulu. Okey, secara kesimpulan malam ni kita dah menghampiri pukul 9. Jadi harap-harap jadi kita dapat memahami walaupun tidak secara perfect 100%, benda-benda asas tu dan cara-cara seseorang menghubungkan diri dengan amalan-amalan, pemujaan-pemujaan ritual tertentu dengan tariqah-tariqah tadi dan benda-benda yang selalu digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan hajat dengan jalan meminta bantuan dan pertolongan bukan dengan Allah tapi dengan jin, dengan iblis ataupun dengan setan. Okey, nanti siapa pula ni? Halo Ustaz. Halo Ustaz. Saya patut pun. Halo Ustaz, saya Ahleng. Itu murid Ustaz Cina punya orang, mekanik motor relau. Apa itu roda dharma, apa Triratna, apa Pancasila? Apa benda? Ahleng. Okey. Macam ni. Ni bukan orang Islam ni. Ni seorang Cina. Nama dia Ahleng. Ahleng ni tak ada kena mengena dengan Ahleng zaman Sarja Hasan dulu. Zaman Sarja Hasan dulu pun Ahleng juga. Hak ni bukan. Jadi Cina Ahleng ni dia duduk di relau tu. Kerja dia mekanik motor.
Jadi kalau saya pi tukar minyak enjin ke pi apa, orang Kelantan kata terik rata, nak kata apa bahasa sini terik rata ni? Rantai kita tu kendok, dia bagi tegang rantai tu kan, saya duduk sembang lah dengan dia. Kan banyak depa ada patung-patung Buddha tu. Saya duduk cerita pasal agama lah dengan dia, duduk cerita. Lepas tu saya duduk cakap banyak dengan dia, dia kata, "Oh, hang banyak tahu ah. Nanti apa-apa aku tanya dengan hang." Jadi ni dia tanya sungguh. Dia duduk dalam keadaan tu dekat setahun dah. Bila saya pi saja pasal motor, mesti cerita pasal agama Buddha dengan dia. Jadi ni dia duduk tanya. Dia duduk tanya roda apa ni? Roda Dharma Triratna Pancasila. Oh, cang-cang. Nanti Indonesia Pancasila lain, dalam Buddha Pancasila lain. Okey, macam ni lah lebih kurang. Tak apalah, sambil-sambil. Jadi soalan dia ni penganut agama Buddha. Penganut agama Buddha yang jenis kalau kita orang Islam bukan jenis orang semayang mana. Faham tak? Jenis dia menganut agama tu bukan dia tahu sangat pasal agama dia sendiri. Dan dia pun bukan selalu semayang, dia kata. Jadi dia tanya soalan pertama tentang roda Dharma. Tahu tak roda? Lambang yang macam bendera India kat tengah tu. Bendera India kan lambang roda tu. Jadi dalam agama Buddha pun dia ada. Dia panggil putaran roda Dharma. Macam ni. Sebelum tu, nama sebenar Buddha ni ialah Siddhartha Gautama Buddha. Nama betul dia tu, Siddhartha Gautama Buddha. Bapa dia ialah Sri Raja Baginda Raja Sudodana. Nama bapa dia Sudodana dari suku kaum Sakya dia ni. Mak dia Sri Ratu Maha Dewi Maya. Baik. Bila dua orang ni berkahwin, maka lahirlah Siddhartha Gautama Buddha Taman Lumbini. Bila anak ni lahir, 7 hari lepas dia lahir ni, mak dia meninggal. Mak dia, Ratu Maha Sri Dewi Maya tadi meninggal. Bila mak dia meninggal, bapak dia lah yang jaga. Bapak dia ni ada seorang bibik. Bibik ni nama dia Maha Pajapati. Jadi kemudian bila mak meninggal, bapak dia ni kahwin dengan bibik tadi, iaitu Maha Pajapati tadi, duk jaga. Bila sampai tempoh tertentu, biasalah raja, dia akan panggil ketua-ketua sami dia ni, tengok tilik nasib masa depan anak ni. Jadi ada seorang sami yang cukup terkenal masa tu. Sami ni, seingat saya nama dia Asita Kaladewala. Nama dia Sami ni, Asita Kaladewala ni, dia mari dia kata satu masa nasib anak ni, dia akan jadi baginda maharaja. Masuk baginda maharaja ialah raja segala raja, tuan segala tuan. Dan itulah nasib yang terjadi kepada Gautama Buddha. Dengar ringkas cerita, bila dia memilih jalan ni, dia sampai di satu tempat dalam sebuah taman disebut Taman Rosa. Inilah kali pertama dia menyampaikan khutbah. Dalam agama Buddha disebut khutbah Benares. Khutbah Benares ni, depan dia tu ada kumpulan-kumpulan arahat. Tahu arahat? Arahat ni kalau kita baca Quran, kalau pengikut-pengikut Nabi Isa dia sebut Al-Hawariyun. Kalau nisbah bagi agama Buddha, Al-Hawariyun itu ialah arahat-arahat, pengikut-pengikut pendamping setia kepada Buddha. Jadi dia menyampaikan khutbah Benares pertama. Khutbah ni lah yang disebut putaran roda Dharma. Bila kita tengok roda tu dia ada hak bulat besar. Sebelum sampai kepada pusat dan paksi roda, dia ada kekisi. Kalau kereta ni kita panggil rim dia tu, gigi-gigi tu, lidi-lidi rim tu. Jadi kekisi bagi roda putaran roda Dharma tadi ada berapa? 8. 8 inilah disebut 8 jalan kebenaran, 8 jalan pencerahan. 8 jalan kebenaran, 8 jalan pencerahan. Dan tu sebenarnya amalan-amalan yang patut dibuat, amalan-amalan yang patut diamalkan oleh penganut-penganut Buddha. Dengan kata lain, kenapa dia guna perlambangan roda? Sebab roda ni sifat dia sentiasa berputar. Siapa yang putar roda, maksudnya amalan tu hidup dalam diri dia. Siapa yang tak putar roda, seolah-olah macam dia tak beramal dengan apa yang dijadikan asas kepada 8 pelajaran tu.
Macam kita hari ni ada Quran tapi tak baca. Allah suruh semayang, tak semayang. Allah suruh puasa, tak puasa. Jadilah roda tak berpusing. Nisbah mudah. Jadi kalau dia tu nak betul-betul mengamalkan ajaran dia, 8 benda tu sentiasa berputar. Maksudnya mengamalkan 8 benda ni. Bila roda tu berpusing kuat, akhirnya kita nampak lagi tak bilah tu. Mula-mula nampak dia bergerak perlahan bilah tu. Tapi bila laju zoom, kita akan nampak apa? Paksi hak tengah tu. Itulah tahap capaian yang mereka nak. Inilah dalam agama Buddha disebut nirwana. Bukan nirwana Kurt Cobain tu tak. Dia ada satu kumpulan nirwana Kurt Cobain hak bunuh diri tu kan. Itu bukan nirwana lain. Ni nirwana kalau kita ni satu tahap yang dapat berdampingan dengan pencipta. Ni nirwana. Satu alam, kalau kita lebih pada syurga sebenarnya tahap nirwana terjemahan sebenar Buddha ni. Syurga tu bawah nirwana lagi. Istilah nirwana sebenar. Maksudnya satu alam yang lebih tinggi, dekat pada hadirat Allah lah kalau kita. Dekat dengan hakikat pencipta dah nirwana ni. Baik. Apa yang disebut jalan 8 kebenaran, 8 pencerahan tu bahasa mudah macam ni. Pertama dia sebut pandangan yang benar. Pandangan yang benar. Yang kedua, fikiran yang benar. Nombor 3, ucapan yang benar. Nombor 4, perbuatan, akhlak yang benar. 5, penghidupan yang benar. 6, usaha yang benar. 7, pemerhatian yang benar. 8, konsentrasi yang benar. Faham ke tak? Pandangan yang benar. Maksud dia macam ni. Setiap penganut-penganut Buddha, mereka harus melihat pemandangan dari dalam mata Buddha. Maksudnya melihat dari sudut pandangan Buddha, mata ada 2. Kita pun kena tengok alam dan kemanusiaan hari ini dengan 2. Satu, pandangan bijaksana. Yang kedua, pandangan belas ihsan, belas kasihan. Maksudnya kita tengok sesuatu benda tu dengan bijak. Jadi jangan tengok sekali tu terus kita keluarkan pendapat. Mungkin yang zahir kita nampak demikian, belakang tu mungkin lagu lain. Jangan cepat keluarkan perkataan, jangan cepat melatah dengan masa muda. Tengok tu dengan bijak, baru keluarkan sesuatu pandangan. Yang kedua, kena ada ihsan. Kena ada belas kasihan. Sebab manusia ini tidak ditakdirkan punya bakat dan kemahiran yang sama. Kalau kita dikurniakan lebih, ihsan. Kasihanlah kepada orang yang lebih kurang dari kita. Itu pandangan yang benar. Yang kedua disebut sebagai pemikiran yang benar. Maksudnya hidup kita hari-hari fikir hanya benda yang baik, benda yang positif dan pikiran-pikiran yang jernih. Jangan duk fikir benda mengarut. Jangan duk fikir benda negatif. Fikiran yang baik, fikiran yang betul, fikiran yang jernihlah akan menghasilkan karakter-karakter dan peribadi yang baik. Fikirkan apa yang kita fikirkan. Diri kita tu sebenar apa yang kita fikir. Betul ke tak? Kau fikirkan kau boleh tu tak? Lagu. Bila kita fikir kita boleh, memang boleh. Jika kita fikir kita tak boleh, memang awal-awal lagi. Kita memang tak boleh. Sebab kita fikir kita tak boleh. Kita tu apa yang kita fikir. Okey, yang ketiga, ucapan yang benar. Jauhilah pembohongan, jauhilah pendustaan, jauhilah penipuan. Ucap benda yang bagus, benda yang baik, benda yang berilmu, benda yang bermanfaat. Tu dari ucapan yang benar. Peribadi, nombor 4, perkerti yang benar, akhlak yang benar. Buat hanya perkara-perkara Islam cakap mudah, akhlak mahmudah, buang akhlak mazmumah. Penghidupan yang benar, ni ada kata-kata masyhur dia. Penghidupan yang benar macam ni. Penghidupan yang benar, Buddha kata apa? Buddha pernah kata, jika kamu mencari rezeki, janganlah menyebabkan rezeki yang kamu dapat menyusahkan kehidupan orang lain. Bila kamu cari rezeki, dan kalau boleh rezeki yang kamu dapat tu bukan dengan jalan menyusahkan hidup orang lain. Yang kedua dia sebut tentang penghidupan ni, jika kamu mencari kebahagiaan dalam hidup dan kamu berjumpa kebahagiaan, janganlah sesekali kebahagiaan yang kamu dapat tu dengan jalan menafikan kebahagiaan orang lain. Seterusnya ialah
Apa dia? Usaha yang benar. Usaha yang benar di sini merujuk kepada jalan yang sebenar menuju kepada Tuhan. Bukan bersifat dunia ni. Usaha nak menjadikan kita tu dekat dengan Tuhan. Ibadat-ibadat, ritual-ritual, amalan-amalan dalam agama Buddha, itulah usaha yang benar. Jadi tinggalkan benda yang bersifat fana, hancur ni. Jadi pergi hak kekal, Tuhan pencipta kita. Pemerhatian yang benar. Jadi kata-kata harus benar, perbuatan harus benar, semua. Yang akhir sekali konsentrasi tu, inilah dipanggil tahap meditasi. Maksudnya memikirkan tentang pencipta. Bagaimana cara untuk sampai ke sana. Itu maksud dia roda dharma yang 8. Putaran roda dharma. Jadi baik. Tadi dia tanya apa? Tri Ratna kan? Pernah dengar tak Tri Ratna? Ratna ni biasa kalau terjemah bahasa Melayu apa Ratna ni? Ratna Sari nama orang tak? Dulu ada seorang penyanyi nama Roy. Kau Ratnaku, lagu dia tak? Ratna. Tri Ratna ni bukan macam Trinity. Kalau saya sebut Trinity tahu? Trinity ni macam Kristian punya pegangan akidah, itulah Trinity. 1 Allah, 2 Nabi Isa, 3 Ruhul Kudus. Tu Trinity. Dalam agama apa tadi? Agama Kristian. Dalam agama Hindu ada Trinity. Tuhan Brahma, Tuhan Vishnu, Tuhan Siva. Dalam agama Buddha ada Trinity. Buddha Dharma, Buddha Amitabha, Buddha Maitreya. Trinity. Baik. Sekarang dalam agama Buddha, kalau kita kitab Al-Quran, Yahudi kitab Taurat, Injil kitab Isa sebagai contoh, mereka ada kitab-kitab yang namakan Tripitaka. Bukan Tri Ratna lagi ni, Tripitaka. Bahasa Sanskrit, Tripitaka bermaksud 3 bakul. Tahu bakul? 3 bakul lah, Tripitaka. 3 bakul, kitab pertama nama apa? Sutta Pitaka. Kedua, Wisaya Pitaka. Ketiga, Abhidhamma Pitaka. Ni kitab asas agama Buddha. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka gabung jadi Tripitaka tadi. Baik, yang dia nak tanya Tri Ratna. Tri Ratna saya nak sebut. Pertama Buddha, yang kedua Dharma, yang ketiga Sangha. Oh, tak tahu semua Ustaz. Buddha tu Buddha lah. Buddha tu Buddha. Dharma kalau dalam istilah Islam itulah tariqah. Dharma ni jalan nak sampai pada Tuhan. Dan Sangha itu ialah biarawan ataupun biarawati. Dengan bahasa mudah, Sangha tu adalah sami lelaki dan juga Sangha tu merujuk kepada sami perempuan. Jadi bagi macam ni, kalau huraian agama Buddha, Buddha dia tahu dah bakat yang pencipta bagi, kemahiran yang Tuhan bagi tak sama. Jadi dia nak sediakan satu agama, nak suruh orang ikut jalan yang 8 ni, bukan semua orang boleh tembus. Bukan semua orang boleh ikut. Tapi dia nak cari satu pelindung. Siapa yang paling lemah, orang awam macam mana pun kena masuk dalam 3 ni. Inilah panggil Tri Ratna ni. Inilah Tri Protect, Tri Defend, Tri Pertahanan. Siapa nak sampai, walaupun dia orang awam, ini dia. Cari Buddha, cari Dharma, cari Sangha. Ini halak 8 tu lah. Itulah jalan. Siapa yang beramai dengan 8 roda tu, insya-Allah sampai. Tapi dia kena ada macam kita utusan. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, itulah sangganya. Kalau tok guru kita ustaz, tok guru kita orang alim, tok guru kita tok guru kita ulama, dia sami lah. Itu kalau sangga. Inilah protect nak jaga terus kekal mewarisi apa? Mewarisi kelangsungan agama ni. Jadi pernah ada cerita macam ni. Ada seorang raja tu, dia tua dah. Bila dia berjalan dalam hutan, dia tengok seorang Tok Sami Buddha duduk dalam sarang burung atas pucuk pokok. Sarang burung tu macam ni. Sarang burung tu banyak. Dia kutip sarang burung, dia buat satu macam rumah dia dengan sarang burung. Dia duduk tapa atas tu lah. Bila raja hak tua ni lalu dia tengok, ada Tok Sami atas tu. Dia pun suruh turun. Tok Sami tu pun turun. Dia kata, kamu penganut agama apa? Aku ialah penganut agama Buddha. Oh, sama. Aku pun Buddha. Jadi aku nak tanya Tok Sami kamu satu soalan. Apakah ajaran Buddha yang paling penting? Dia kata 3 benda saja, hak paling penting.
Jangan buat jahat, jadilah orang yang baik, bersihkanlah hati dan jiwa kamu. Tu saja. Hak paling penting. Jangan buat jahat, buat hanya benda yang baik-baik, bersihkan hati kamu. Kawan tu raja hak tua, dia kata, Allah, kalau kamu bagi lagu ni, budak 5 tahun pun boleh faham. Budak 5 tahun boleh faham. Jangan buat jahat, buat benda baik, sucikan hati. Aku mengharapkan kamu bagi ceramah yang panjang, ceramah yang detail. Dia kata, walaupun budak 5 tahun faham, tapi nak buat dia, nak tunai dia, 80 macam kamu pun belum tentu boleh buat. Betul ke tak? Nak buang hak jahat, nak amal hak baik, nak suci hati, belum tentu. Walaupun ayat tu mudah, senang dipaham, belum tentu lagi kita mampu buat. Jadi bahasa mudah tadi, Tri Ratna ni, macam ni lah. Buddha panduan, Dharma jalan, Sangha itu ialah ulama-ulama, pedri-pedri, rahib-rahib ataupun imam-imam bagi depa. Cara nak buat ialah macam ni. Mereka ada ritual khusus nak masuk dalam Tri Ratna, asas. Baik, mereka ada upacara kena baca. Cara dia duduk bersila, kena duduk macam ni. Ni lakonan semata-mata, tidak ada berkenaan dengan yang hidup atau yang mati. Jadi kena duduk macam ni, mereka kena ucap ini depan bikhu. Bikhu ni wali mursyid lah kalau tarikat kita. Kalau yang perempuan dia panggil bikhuni. Bikhuni hak perempuan, jatan bikhu. Kalau tahap sangga tu umum macam ustaz mana-mana, tapi tahap bikhu ni wali mursyid. Wali mursyid nak bagi dharma ni jalan. Cara dia ialah, wahai Buddha, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Wahai Dharma, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Wahai Sangha, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Maksudnya dia masuklah dalam tu di bawah bimbingan wali-wali mursyid tadi. Jadi dia duduk dalam mana? Dalam tariqah Dharma. Tariqah Dharma tu 8 tu lah. Bimbingan daripada ustaz dia, wali dia, amal 8 tu, insya-Allah sampai dia pada tahap pencerahan yang Buddha sampai. Tapi bukan Buddha Dharma, bukan Buddha Maitreya, Buddha hak tengah, Buddha Amitabha. Dan Buddha Amitabha ni tak ada berkenaan dengan Amitabh Bachchan. Amitabha saja. Buddha Maitreya tu tahu tak siapa? Kalau saya cerita jangan terkejut. Hakikat hujung Buddha Maitreya bila dia cerita dalam 3 kitab dia ni, sifat-sifat kelahiran dia, bagaimana dia hidup, Buddha Maitreya lebih menjurus kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Buddha Maitreya sebiji dengan kisah Nabi Muhammad. Sebenarnya agama-agama yang terasing ni terhasil daripada kitab-kitab lama, daripada ajaran nabi-nabi yang dah jauh, akhirnya diselewengkan oleh jin, iblis dan setan. Jadi hak asal itu masih banyak lagi kesamaan juga macam Hindu. Tengok Kalki Avatar. Mereka duk tunggu Kalki Avatar muncul hujung zaman. Padahal Nabi dah Kalki Avatar tu. Dan tak ada kena-mengena dengan filem Avatar hak orang warna biru tu. Tu Kalki Avatar. Kalau Buddha Maitreya tu. Buddha Maitreya itulah Nabi Muhammad. Cuba baca, cuba kaji, insya-Allah anda akan bertemu dengan segala sifat dia tunjuk sebiji. Ada tak Buddha duduk padang pasir? Ada tak Buddha duduk padang pasir? Pernah tengok tak orang Buddha duduk padang pasir? Tapi dalam tu sifat Buddha akhir zaman, Buddha Maitreya dia duduk padang pasir. Anak yatim. Waktu dia kecil dah kematian ibu dan bapa. Duduk di bumi yang panas, bumi yang gersang, akan membawa satu pencerahan dan cahaya baru, akan ditentang oleh kaum dia sendiri. Tapi tak ada lagi cerita Buddha-Buddha hebat macam tu, kecuali hanya mirip kepada kisah Nabi Muhammad. Jangan terkejut, sebenarnya banyak kitab-kitab agama lain yang sebenarnya tersisip kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul banyak, tapi kita perlu buat analisa dan kajian. Okey, abaikan Pancasila. Pancasila betul lah abang kata tu, Indonesia. Satu rukun negara. Pancasila dalam nisbah agama Buddha ialah pengakuan untuk tidak melakukan 5 perkara yang terkutuk. Pertama ialah jangan membunuh. Yang kedua, jangan mencuri.
Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan berbohong. Yang kelima, jangan minum arak atau minum minuman keras atau memabukkan. Itu Pancasila dalam agama Buddha. Sebab tu dia kena ada ritual depan biku juga, kena duduk macam tadi. Aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada membunuh semua makhluk-makhluk yang hidup dan bernyawa. Hak macam nombor 1, jangan membunuh. Aku bertekad, iaitu melatih diri, menghalang diri daripada mengambil hak dan barang yang tidak diberi. Maksud faham tak? Barang yang tidak diberi ialah jangan mencuri. Nombor 3, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada melakukan asusila. Asusila tu berzina. Dapat dah malam ni asusila. Kalau acu sila, dia suruh bersila. Ni asusila. Yang nombor 4, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada melakukan pembohongan, penipuan dan pendustaan. Jangan cakap bohong. Dan yang terakhir, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada meminum minuman keras, arak dan memabuk. Tapi ramai tak orang Buddha minum arak ini? Tu nak cakap tu macam kita lah. Allah suruh semayang, tak semayang. Ini Allah, Tuhan dia kata larang minum arak, dia minum arak juga. Jadi jangan pelik lah. Semua agama ada yang taat, semua agama ada yang ingkar ataupun asi, iaitu tidak mengikut perintah agama masing-masing. Jadi sekurang-kurang malam ni dapatlah ilmu tak? Agama Buddha, walaupun dari sudut putaran roda Dharma, Tri Ratna dan Pancasila. Banyak lagi kalau nak cerita. Tapi biarlah. Sebab jin tadi bila start saja ajaran Buddha, dia keluar dah. Sebab dia nak dengar hak jin saja. Bila saya cerita Buddha, dia keluar dah. Okey. Bang, beres. Boleh berhenti ya? Okey, kita berhentilah setakat ni. Okey, pertanyaan terakhir. Nak sambung jin lagi ke tukar tajuk dah? Lain kali. Saya terbuka ni. Ikutlah. Nak sambung lagi ke? Nak tukar? Ada lagi sambung? Memang ada lagi lah. Sebab dia lagi ramai daripada kita. Memang tak berkehabisan. InsyaAllah ada lagi. Kita akan cerita lepas ni. Cara-cara siap. Cara-cara yang siap bagaimana nak buat. Tapi jangan buat lah. Ini hak mereka buat lah. Hak mereka buat jalan yang salah, jalan yang sesat. Cuma kita nak tunjuk cara. Dan bagaimana kita nak cam seseorang tu dirasuk. Bagaimana kita nak cam dalam rumah tu. Ada penghuni lain selain daripada kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.